Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua murid tahun 4. Jadi hari ini kita akan habiskan unit 11 iaitu Hantuah Laksamana Terbilang. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 160 hingga 162. Standard pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama 5.4.3 iaitu menganalisis peranan Hantuah sebagai Laksamana Melaka, dan yang kedua K5.4.6 iaitu mencadangkan sikap bertanggungjawab mempertahankan kedaulatan negara. Okey, peranan Hantuah sebagai Laksamana Melaka telah diberikan peranan yang penting ketika zaman Kesultanan Melayu Melaka. Jadi, ketokohan dan kualiti yang ada pada diri Hantuah telah membantu Hantuah mengatasi sebarang cabaran, sebarang masalah, sebarang halangan ketika beliau menjalankan tanggungjawabnya sebagai Laksamana. Jadi jom kita tengok apakah peranan-peranan Hantuah sebagai Laksamana Melaka. Peranan Hantuah yang pertama adalah beliau sangat setia kepada Sultan Melaka. Sebagaimana yang kita tahu, Hantuah sangat mematuhi setiap arahan dan perintah yang dititahkan oleh Sultan Melaka kepada beliau. Waktu siang terbang sang helang, meredah lembah, merentas hutan. Laksamana Hantuah pahlawan terbilang, taat setia kepada Sultan. Peranan Hantuah yang kedua pula adalah beliau merupakan ketua angkatan laut iaitu Laksamana lah. Beliau menjaga perairan Selat Melaka daripada diancam bahaya. Burung pipit terbang berkawan dalam taman. Musuh durjana habis dilawan, amanlah negeri sepanjang zaman. Jadi dia kata amanlah negeri sepanjang zaman. Maknanya tak adalah bahaya yang datang sebab Hantuah telah melawan habis musuh-musuh yang musuh yang mencerobohi negeri Melaka. Peranan yang ketiga sebagai pengawal Sultan. Kalau tengok kat sini, Sultan pergi mana-mana, Hantuah akan mengawal Sultan ni sebab beliau mahir dalam bersilat. Cantiknya cincin berbelah rotan, buat meminang dara jelita, setia menjaga paduka Sultan. Dia kata setia menjaga paduka Sultan, tanah jajahan luas merata. Okey, peranan Hantuah yang seterusnya iaitu yang keempat adalah beliau melaksanakan perintah Sultan. Macam yang cikgu kata tadi, apabila Hantuah sangat setia kepada Sultan, mestilah beliau akan melaksanakan ataupun memenuhi setiap perintah yang dikeluarkan oleh Sultan. Tiung hinggap di dahan patah, melihat kerbau di dalam bendang. Apa dititah tidak dibantah. Dia kata apa sahaja yang dititah oleh Sultan tidak dibantah oleh Hantuah. Meminang si puteri di Gunung Ledang, termasuklah meminang puteri di Gunung Ledang sebagaimana yang kita baca cerita tu kan, meminang puteri Gunung Ledang tu sehinggalah Sultan Melaka tidak dapat memenuhi permintaan puteri Gunung Ledang. Jadi tidak sampailah hajat Sultan untuk berkahwin dengan puteri Gunung Ledang. Peranan Hantuah yang kelima adalah beliau menjamin keselamatan pedagang, iaitu tugas beliau sebagai seorang Laksamana. Sebagaimana kita tengok dalam gambar, beliau bertugas di perairan Selat Melaka daripada diancam bahaya-bahaya luar. Cili padi digiling lumat buat memasak ikan haruan. Pedagang asing dijamin selamat, lanun yang ganas sudah ditawan. Maksudnya kalau ada lanun yang nak serang Melaka, Hantuah akan pergi lawan lanun tu dan keselamatan pedagang akan terjamin. Peranan yang seterusnya adalah menjaga keamanan perairan Selat Melaka lah, ataupun perairan sepanjang perairan yang ditakluki oleh jajahan ataupun kerajaan Melaka waktu tu. Dia sama juga macam menjaga keselamatan pedagang tadi. Bila Hantuah ni telah berjaya menjaga perairan Selat Melaka tu, sudah pastilah keselamatan pedagang pun akan terjaga. Indah berseri bunga di taman, petik sekuntum semat di baju.
Laut yang luas sudahlah aman, Melaka sejahtera berkembang maju. Okey, peranan Hang Tuah yang keberapa ni? Yang ke-7 iaitu Tun Teja. Tun Teja sudah percaya disangka tuah yang jatuh cinta. Teja dibawa ke dalam bahtera, rupanya Teja untuk si raja. Sebagaimana yang cikgu cerita pada minggu selepas lagi, Hang Tuah ni telah datang ke Pahang untuk memujuk Tun Teja supaya dia dapat ataupun Hang Tuah dapat membawa Tun Teja ke kerajaan Melaka. Tun Teja ni dia kata Tun Teja sudah percaya, ingatkan Hang Tuah yang jatuh cinta padanya. Jadi beliau setujulah untuk mengikut Hang Tuah ke kerajaan Melaka. Teja dibawa ke dalam bahtera ataupun kapal itulah, rupanya Teja untuk si raja ataupun Sultan Melaka. Peranan Hang Tuah yang ke-8 ialah Hang Tuah melawan Taming Sari. Kini Hang Tuah ini pula adalah Taming Sari. Dua pendekar beradu tenaga, pahlawan Melaka, pahlawan Betara. Akhirnya tewas pendekar Jawa, Hang Tuah berjaya mendapat kerisnya. Okay, akhirnya tewas tu ataupun kalah pendekar Jawa tu Taming Sari ni lah. Dan Hang Tuah pun berjaya mendapatkan keris Taming Sari ni yang dikatakan sakti ataupun kebal kepada tuannya atau penggunanya. Dan peranan Hang Tuah yang terakhir adalah mengetuai rombongan ke China. Dia ataupun Hang Tuah telah datang ke kerajaan China waktu tu. Hang Tuah bijak orangnya dalam diam, berfikirlah dia. Akhirnya melihat wajah Maharaja, kangkung dimasak, dipotong tiada. Jadi, sebagaimana yang cikgu terangkan kualiti diri Hang Tuah pada minggu lepas iaitu bijaksana. Bagaimana Hang Tuah berjaya melihat wajah Maharaja Cina yang tidak pernah dilihat oleh sesiapa pun waktu tu. Dia telah meminta orang yang memasak supaya kangkung tidak dipotong. Jadi semasa makan, dia pun mengangkat kangkung tinggi-tinggi. Kangkung ke panjang? Kangkung. Bukan kangkung ke panjang. Jadi dia mengangkat kangkung tu untuk dimasukkan ke dalam mulutnya. Jadi bila dia angkat muka dia nampaklah muka ataupun wajah Maharaja Cina. Menunjukkan Hang Tuah ni seorang yang sangat pintar. Iaitu dia kata dalam diam berfikirlah dia. Diam-diam ubi berisi. Sekarang kita nak tengok mencadangkan sikap bertanggungjawab mempertahankan kedaulatan negara. Kita nak tengok apakah sikap-sikap bertanggungjawab yang membolehkan kita mempertahankan kedaulatan negara sebagaimana Hang Tuah mempertahankan kedaulatan kerajaan Melaka daripada diancam bahaya. Jadi sikap bertanggungjawab yang pertama adalah semangat cintakan negara. Kita perlu ada sikap semangat cintakan negara ataupun semangat patriotik untuk melindungi ataupun mempertahankan kedaulatan negara. Apabila kita cintakan negara kita, sudah pasti kita akan berusaha sedaya upaya untuk melindungi negara daripada diancam bahaya. Sikap yang kedua ialah perpaduan. Umum mengetahui ataupun semua orang tahu bahawa negara Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum, pelbagai agama, pelbagai bangsa. Jadi kita semua haruslah mempunyai semangat perpaduan ataupun bersatu padu walaupun berbeza kaum, agama, budaya, bangsa supaya kita dapat mempertahankan kedaulatan dan keselamatan negara kita. Dan sikap yang terakhir ialah taat setia. Apabila kita rakyat Malaysia taat setia kepada pemerintah dan sultan, sudah pasti kita tidak akan membelot ataupun pergi berkawan dengan musuh kita. Kita hendaklah setia taat kepada sultan ataupun pemerintah kita sahaja supaya tidak berlaku keruntuhan kerajaan Malaysia akibat sikap mengkhianati rakyatnya. Sikap mengkhianati rakyatnya maksudnya rakyat yang mengkhianati negara lah, bukannya orang yang mengkhianati kita. Kita yang mengkhianati negara menunjukkan kita ni tak sayang negara. Jadi bila kita taat setia kepada negara kita, kita dapatlah mempertahankan kedaulatan negara. Macam tu. Sekian sahaja pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih kepada semua. Bye. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.